I know I'm waiting for something to happen to me. This waiting comes with trials and challenges. Nothing in life is free. I wish that somehow you tell me out aloud that on that day I'll be okay. But we'll never know, 'cause that's not the way it works. Help me find my way. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long, make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long, make me strong. I know I'm waiting, yearning for something no. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi di mana di Facebook page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Hari ini bersama saya sekali lagi Ustaz Muhyiddin sebagai kita punya apa ya? Esko bahagian perhubungan korporat Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini ada manfaatnya untuk sama-sama kita saling ingat mengingati di antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan di antara satu sama lain, kerana dengan kita saling ingat mengingati itu, ianya memberi manfaat. Ya, siapa dia dapat manfaat itu, itulah orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan bicarakan lagi di antara akhlak dan adab. Akhlak dan adab merupakan kemuncak daripada ilmu yang kita pelajari, amalan yang kita lakukan, takwa yang kita sematkan dalam diri kita, dan yang penting keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang beriman itu pastinya nak lihat kesan dia ataupun apa yang dilihat daripada fizikal individu itu adalah nilai akhlak pada diri seseorang. Kerana itulah asas kepada pengutusan Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, dengan sifat kasih sayang, dengan sifat tolak ansur, sentiasa bertawadhu, sentiasa murah hati, sentiasa prihatin kepada apa yang berlaku, bersifat pemaaf, ya, dan semua sifat-sifat yang mahmudah kita sematkan di dalam diri kita agar kita menjadi insan yang sempurna, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya sesuatu bangsa, hebatnya satu individu itu ialah dilihat daripada akhlaknya.
bukan pada jawatannya, bukan pada kedudukannya, bukan pada bangsanya, bukan pada silsilah keturunannya, tetapi di mana nilai akhlak itulah yang paling utama. Dan akhlak itu merupakan cerminan taqwa yang ada di dalam hati, di dalam diri seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu memang dia akan menjurus, memfokus kepada tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang mencerminkan budi pekerti akhlak yang mulia. Kita ada akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berhubung, kita berkomunikasi dengan Allah dalam solat kita memang penuh dengan adab-adab. Nak solat kita jaga adab dia, ya, kena berniat, kena berwuduk, kena pakaian kemas, tempat yang bersih. Ya, syariat Islam itu sudah mengatur akhlak yang mulia. Apabila kita berhubung sesama manusia, ya, hablum minan nas, bagaimana kita berkomunikasi, kita bermuamalah, kita bermuasyarah dengan, contoh dengan ibu bapa kita, aqullahumma qawlan ma'rufa, kita diminta untuk bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik, ya. Dengan pasangan kita, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya, kita dalam menggauli mereka, bermuamalah mereka dengan cara yang baik. Dengan anak-anak, Nabi kata malam yurham la yurham, orang yang tidak menyayangi orang lain sukar baginya untuk disayangi. Jadi semua ini adalah ajaran-ajaran Islam yang menjurus kepada kita untuk berakhlak mulia, menjadikan peribadi kita, perbuatan kita, tindakan kita, semuanya adalah akhlak yang mulia. Itulah hebatnya menjadi orang Islam, hebatnya agama Islam, kerana ia menjadikan manusia itu manusia yang cukup hebat. Ya. Benarlah yang Nabi kata, Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Itu secara umumnya, tetapi apa yang saya nak bincangkan pada hari ini ialah apakah akhlak ataupun adab yang perlu ada daripada yang pada majikan apabila berurusan dengan pekerja. Kita masih dah, kalau saya bincangkan biasanya ialah berkaitan dengan pengurusan, berkaitan dengan kehartaan, ya, apa yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita supaya kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, dan usaha yang kita lakukan dalam perniagaan, sebagai pengurus dalam pentadbiran, semua itu dikira sebagai ibadah yang akan menjadi bekalan kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala apabila kita kembali menemuinya, yang tak pasti bila, tetapi yang pastinya hampir. Yang kematian kita memang cukup hampir, tak tahu bila, sebab disebutkan pepatah Arab, kullu atin qaribun, kullu atin qaribun, setiap yang datang itu memang tempohnya dekat, hampir dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjemput kita kembali dalam keadaan yang tenang, nafsul mutmainnah, hati yang tenang, penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan, dan manusia yang lain sentiasa mendoakan kita lantaran akhlak, kepribadian, kebaikan yang kita lakukan bersama manusia. Tentang papan mati Allah Subhanahu wa taala berkaitan kerja ini, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran, wa qul i'malu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu, katakan ya Muhammad, i'malu, ya, beramalah, bekerjalah. I'malu ini satu perkataan yang umum. Saat mana kerja itu berkaitan dengan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan pekerjaan kita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun sesama manusia. Ya, bekerja, beramal. Memang kita hidup kita perlu bekerja, kita perlu beramal, kita perlu aktif. Orang Islam tidak ada yang dikatakan sebagai orang yang pasif ataupun hanya memikirkan untuk kepentingan dia sendiri, tetapi Islam menyarankan, menyuruh kita untuk sentiasa aktif sama ada berkaitan dengan diri kita ataupun orang lain. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan melihat, ya, Rasulnya juga akan menjadi saksi, orang-orang beriman juga akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan di atas dunia ini, sama ada kita orang yang baik ataupun sebaliknya, sama ada kita orang yang adil ataupun orang yang zalim. Dan Allah tanyakan lagi, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah,
dan kamu akan dikembalikan di dalam alam kehidupan yang gaib, iaitu alam akhirat. Dan syahadah selepas alam akhirat itu kita akan melihat, akan dihidupkan semula, kita akan berada di alam tersebut. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka ketika itu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan bentangkan, akan bagi tahu, akan tunjukkan apa yang telah kamu lakukan. Maka Rasul, orang-orang lain juga menjadi saksi di atas apa yang kita lakukan. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama sentiasa berusaha untuk yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk orang lain, sebab kita nak jadi yang terbaik. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik manusia lah manusia yang sentiasa, orang yang sentiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Apabila kita menjadi kita seorang majikan, pastinya kita sentiasa memberi manfaat kepada orang lain, sebab kita beri gaji kepada dia, kita berikan wang pekerjaan kepada mereka, dan kita memberikan suatu kehidupan kepada mereka. Kita berkongsi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagi ruang kepada kita. Mungkin kita ada modal, kita ada kemahiran, kita ada kebolehan, akhirnya kita buat satu pengurusan, suatu kerja yang orang lain boleh bantu kita. Ataupun kita orang yang bertanggungjawab untuk di dalam satu organisasi. Di dalam satu organisasi kita menjadi ketua, kita diberikan autoriti untuk mengurus, untuk memastikan suatu tugasan itu dapat disempurnakan, dan di bawah kita ini ada orang-orang yang membantu kita. Jadi sini ada dua entiti lah. Satu entiti pengurusan, orang kata sebagai penjawat awam. Yang kedua entiti perniagaan yang biasanya dikenakan oleh swasta, dan mereka bekerja itu ada masing-masing target yang perlu dicapai, sama ada perniagaan ataupun pengurusan. Jadi Islam memang cukup cantik, memberi pengajaran kepada kita, memberikan tunjuk ajaran kepada kita, memberikan panduan kepada kita bagaimana harusnya kita berurusan dengan orang di bawahan kita. Selalu kebiasaan dia lah, bila dia jadi bos, dia jadi ketua, ketika itu mereka menggunakan kuasanya, menggunakan otoriti yang ada padanya, mengarahkan seikut sesuka hatinya. Orang bawah, no say. Orang bawahan kita kadang tak boleh nak cakap. Ya. Ikut je lah, tetapi cuba lihat, cuba perhatikan hati dan perasaan mereka. Emosi mereka bagaimana? Adakah mereka buat dengan rasa tenang, rasa seronok, rasa gembira, ataupun mereka buat dengan keadaan terpaksa, yang di depan kita mungkin dia rasa kita nampak semua follow my order, dia akan ikut arahan kita, tapi di belakang kita tak pasti apakah kata-kata mereka. Jadi inilah kita bimbang, mungkin di depan nampak baik, yang di belakang mereka mencemooh kita, mereka sama ada yang sangat kita bimbang ialah apabila sesuatu tindakan yang kita lakukan, mereka mendoakan ataupun kata-kata yang tidak baik terhadap kita, mungkin lantaran sikap kita, tindakan kita, keputusan kita yang tidak mengambil kira faktor berkaitan dengan kehidupan mereka ataupun kedudukan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang yang mempunyai otoriti, mempunyai kuasa di dalam surah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kamu untuk menunaikan segala amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kamu, kepada orang yang berhak ataupun mereka yang ada kaitan kepada amanah-amanah tersebut. Jadi ayat ini umum. Amanah itu perlu ditunaikan, perlu dilaksanakan ya, kepada orang yang berhak untuk menerima, dengan pastinya dengan adil. Wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kamu membuat satu keputusan di antara manusia, hendaklah kamu menghukum atau meletakkan keputusan itu dengan cara yang adil. Jadi di sini bukan, bila kita faham ayat ini bukan sahaja dalam aspek kehakiman apabila kita menghukum, tetapi dalam kita membuat keputusan yang melibatkan banyak pihak, maka kita perlu beramanah dan kita perlu adil ya dalam kita meletakkan suatu keputusan. Contoh, kalau kita sebagai majikan, kita perlu adil supaya tugasan yang kita berikan kepada pekerja kita
adalah dalam lingkungan yang mampu dilakukan oleh mereka dan menepati kepada kontrak ataupun akad apabila kita mengambil dia sebagai pekerja. Ya, kerana pekerja kita bukan hak kita. Pekerja kita bekerja untuk apa yang dipersetujui untuk waktu-waktu yang tertentu. Kerana akad dalam bekerja, kalau kita bincang dalam fiqh muamalat, dia ada dua. Sama ada akad kontrak itu pada waktu bekerja. Waktunya, gaji itu dibayar mengikut waktu kerja di antara contoh pukul 8 sampai pukul 5, kerja yang dilakukan secara khusus 1, 2, 3, 4. Ya. Ataupun terkadang dalam bentuk kontrak ini, dia tidak mengikut masa. Yang penting kerja itu selesai. Kerja itu siap pada waktunya. Tak kira berapa lama yang digunakan. Mungkin kerja itu boleh siap dalam masa sehari. Mungkin boleh siap dalam masa 3 hari. Mungkin boleh siap sampai sebulan. Bergantung kepada tenaga kerja yang digunakan. Sebab kalau tenaga kerja itu ramai, cepatlah siap. Kalau tenaga kerja itu sedikit, maka perlukan masa yang lebih panjang. Jadi, kerana itulah kita perlu adil dan akad apabila kita berurusan dengan pekerja itu jelas. Ya? Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita supaya kita berlaku adil apabila kita menetapkan suatu keputusan ataupun kita memberikan satu tugasan kepada pekerja di bawah kita. Ya. Dan kerana mulianya orang yang mempunyai autoriti ini, ya, kepada majikan-majikan, kepada ketua-ketua, ya, yang khususnya dalam perniagaan ini, bila mereka bersifat adil ini, Nabi Muhammad SAW menyatakan at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Seorang peniaga yang mengurus perniagaan itu dengan cara jujur, amanah, benar, ya, bersifat benar, bersifat amanah, jujur, adil kepada pekerja-pekerjanya dan juga kepada pelanggan-pelanggan mereka. Allah Rabbi di akhirat nanti, Nabi kata mereka akan bersama para Nabi, bersama orang-orang yang siddiq, orang yang benar dan juga orang-orang yang mati syahid. Ya. Mudah-mudahan kepada semua, ya, orang-orang yang mempunyai autoriti, mungkin kepada pengurus-pengurus, kepada direktur-direktur syarikat perniagaan, ini merupakan satu peluang untuk kita meraih, ya, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak susah tuan-tuan puan-puan, kita perlu ada akhlak apabila kita bersama dengan pekerja kita. Ya. Dan di antara hadis yang menekankan kita perlunya kita menjaga akhlak, memberikan hak kepada pekerja ini adalah satu hadis yang berkaitan tentang membayar upah ataupun gaji. Hadis daripada Abdullah bin Umar yang berbunyi a'tul ajira ajrahu qabla an yajuffa araqahu. Yang bermaksud berikanlah kepada orang yang diupah. Maksud siapa dia? Pekerja kita lah, ya. Orang yang terkontrak dengan dia, ya. Pekerja yang kita orang kata bayar gaji dia. Jadi bila kerjanya itu dah siap, maka perlu kena bayar sebelum peluhnya itu kering. Itu maksudnya kena disegerakan. Ya. Namun ulama dalam mentafsirkan tentang pembayaran gaji ini, dia kena lihat kepada urufnya bagaimana dan nature sesuatu kerja dan juga kontrak yang diberikanlah. Contoh, kalaulah berkaitan dengan makan gaji ataupun orang yang bekerja sebagai penjawat awam, dia dah ada kontraknya, dia akan dibayar setiap hujung bulan, bermula 25 dan tak lewat berapa. Itu biasanya adalah surat tawaran dia. Jadi kalau dah ada kontrak begitu, maka kita perlu amanah dan tunaikan. Tak boleh nak delay. Ialah betul, kadang memang kita ni sebagai pengurus ataupun owner kepada satu syarikat, ya, memang kita ada kekangan, mungkin kita ada masalah kewangan. Namun apabila kita sudah berjanji dengan pekerja kita, maka harus kita tunaikan. Kita perlu berusaha bagaimana untuk memberi gaji kepada mereka. InsyaAllah apabila kita membantu pekerja kita, memberikan kebajikan kepada mereka, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Ya, mungkin satu kita terpaksa membuat pinjaman dulu kepada orang lain sebab mungkin cash flow kita ataupun pusingan duit akan tersangkut, ambil gaji tak cukup. Adakah kita nak buat keputusan, nak delay gaji pekerja ataupun kita nak buat tindakan yang lain? Maka yang terbaik adalah kita perlu usahakan. Buat usaha kat mana? Mungkin pasal gunakan duit peribadi kita dulu, bayar gaji pekerja, selepas dapat mula kita terpaksa guna sebab kita bertanggungjawab
menyempurnakan akad kita dengan pekerja yang telah kita ambil. Itu contohnya. Ataupun kalau kerja kontrak kan, bila kontrak tu kerja dah siap, maka kita kena terus bayar. Ya. Jangan tunggu-tunggu. Kadang dah sebulan, 2 bulan, 4 bulan tak dibayar. Ini satu kezaliman. Ya. Kerja dah sempurnakan, ya. Kita buat nantilah dulu, kita nak pusing, duit ni nak pusing, rolling untuk lain dulu. Kerja dia dah bayar, dah siap dah. Apa, dia tu kontrak tu dia umpamanya dia kata banyak duit, ya, dia tak ada masalah, tak boleh lambat. Tak boleh, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala kita apabila berakad mengambil orang untuk bekerja dengan kita, bila kerja itu telah selesai disempurnakan, maka kita wajib, ya, menyempurnakan bayar mereka. Kalau tidak, kita sudah dianggap zalim. Kita tak tahu apa masalah mereka. Walaupun nampak kadang mudah, tapi mereka ada bebanan, tanggungjawab yang perlu disempurnakan. Sebab itulah, tentang mata Allah Subhanahu Wa Taala secara ringkasnya, ya, kita sebagai majikan, kita sebagai pengurus, apabila kita berurusan dengan pekerja kita, yang pertama sekali akhlak kita mestilah kita bersifat amanah. Ya. Amanah dalam kita mengurus mereka, sebab mereka bukan hamba kita, mereka bukan milik kita. Mereka hanyalah orang yang bekerja dengan kita dengan akad yang telah dipersetujui. Ya, sebab itulah bila kita nak ambil pekerja, kena jelas akad dia. Terkadang ada majikan yang tak berani keluarkan surat apa panggil offer letter. Ini cukup bahaya tuan-tuan puan-puan. Sebab akan timbul mungkin manipulasi. Yalah, mentang-mentanglah kawan tu perlukan pekerjaan, kita gunakan tenaga dia sehabis mungkin. Hari Minggu pun kerja, tengah malam pun dia telefon. Sebab untuk kepentingan majikan dia, ini memang tidak adil dan kita dibimbangi, kita menzalimi. Ya, mungkin pekerja tak ada pilihan sebab dia nak duit, dia perlukan duit tersebut untuk kehidupan mereka. Jadi sikap majikan yang mengambil kesempatan, ini adalah suatu yang tidak adil. Nak kata zalim agak kasar, tetapi dibimbangi kita akan menzalimi mereka dengan sesuatu yang tidak patut. Ya. Kemudian memberikan hak-hak pekerja lah. Bila bekerja, apa-apa yang diperlukan mereka lakukan. Contohnya tentang kebajikan mereka, cuti yang sepatutnya mereka perolehi, mungkin kecemasan yang mereka perlu lalui. Ya. Jadi kita perlu ada toleransi, ada apa ni orang kata belas kasihan. Ya. Terkadang memang ada emergency, terpaksa hantar anak pergi hospital emergency. Tiba-tiba bila hantar hospital pula, macam kata kena tolak lah sebab waktu bekerja tu kena tolak berapa jam pergi hospital, dah kawan tu susah, anaknya sakit, pekerjaan pula gajinya kena potong. Ini memang saya rasa tidak bersifat adil lah, sebab dia bekerja untuk tempoh yang panjang kan. Jadi itulah perkara-perkara yang perlu. Yang pertama kena sifat amanah, yang kedua ada perasaan rahmah, ya, ada peri kemanusiaan, ada perasaan belas kasihan kepada orang yang di bawah. Saya nak kongsikan satu pengalaman. Ada orang yang mengetuai satu organisasi perniagaan. Memang dia sangat concern kepada kaki tangan dia. Masa COVID-19 ni, dia kata, saya tak tahulah macam mana nak tu. Saya bimbang juga tak boleh nak bayar gaji pekerja. Sebab untuk sebulan, dia perlu membelanjakan hampir 1 juta untuk gaji pekerjanya. Tapi Alhamdulillah, saya memang mengenali orang ini, seorang yang pemurah, sentiasa membantu, ya, hidupnya santai penuh dengan rendah diri. Dia kata, Alhamdulillah, dalam COVID ni, semua staf saya dapat dibayar gaji, walaupun ada payment yang sangkut. Ya. Dan dia kata, Ustaz, dia bercakap dengan saya, Ustaz tolong doakan, dalam bulan ni memang saya agak kritikal, saya pun tak tahu kerugian yang agak besar disebabkan bisnes dan sebagainya. Tetapi sikap dia sentiasa membantu orang lain, ya, dan hak pekerja dia. Alhamdulillah, dia kata sampai sekarang memang rezeki itu sentiasa datang tanpa disangka-sangka daripada dia datang. Dia betul kena perlu ada sifat rahmah, belas kasihan kepada pekerja. Dan yang ketiga saya nyatakan tadi, ya, perlu bersikap adil. Adil itu maksudnya apa? Kita letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita dah kontrak dia, akad kita dia untuk kerja bahagian apa, kita berikan kepadanya. Sekiranya kita perlukan khidmat yang lebih daripada apa yang sepatutnya, kenalah berbincang. Bagaimana saya perlukan satu kerja yang lebih, ni boleh tak bantu saya? Ya?
ataupun dengan tawaran kata overtime dan sebagainya. Betul tuan-tuan dan puan, walaupun kadang kita susah tau. Kita susah nak cari untuk membayar gaji bekerja, tetapi yakinlah apabila kita berikan hak mereka, kita mudahkan urusan mereka, walaupun kadang kita ambil gunakan simpanan kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan tambahkan rezeki kita kerana kita membantu orang lain. Tetapi kalau kita bimbang duit kita habis, duit kita kurang, duit kita tak cukup nanti kalau kita ni, Allah Ta'ala akan sempitkan lagi. Hati kita lah, sebenarnya hati kita yang sempit. Kita tengok duit kita makin berkurang, setiap tahun makin berkurang. Daripada akaun kita daripada 10 juta jadi 3 juta dan sebagainya. Tuan-tuan puan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakinlah rezeki itu Allah punya. Rezeki itu Allah Ta'ala yang tentukan. Rezeki Allah Ta'ala itu Allah yang memberi. Jadi ikutlah apa yang Allah perintahkan untuk kita sentiasa membantu orang lain. Tapi bukan maksud kita boros. Kita belanja sampai kita tidak ada perancangan. Kita ada allocation yang kita boleh membantu. Dan terkadang tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlu ada sifat tawakal daripada kita bila saat mungkin kita tidak ada tetapi kita nak membantu juga. Kita nak memberi kepada orang lain. Di situlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tambah dan tambahkan rezeki kepada kita. Jadi dalam situasi begini, tuan-tuan puan-puan, terkadang kita susah, COVID lagi ni kan, jangan bimbang. Kita ada nak bantu orang, bantulah. Ada dalam poket kita RM1, bantulah dengan RM1 dengan kemampuan kita. Bila kita nak bersedekah tu, ialah apabila kita dalam keadaan memerlukan, kita dalam keadaan susah, di saat itu kita membantu orang lain. Allah Rabbi. Kita dapat tundukkan hati dan perasaan kita dan kita meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keempat, sebagai majikan ini perlu ada akhlak mursyid. Apa dia? Mursyid maksudnya memberi tunjuk ajar. Berbincang dengan dengan pekerja kita. Sebab tuan-tuan puan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila kita menjadi ketua, apabila kita menjadi majikan, kita jadi pengurus. Bukan bermakna anda adalah yang terbaik. Bukan maksudnya anda dah tahu segala-galanya. Tapi terkadang pandangan-pandangan daripada orang bawah, daripada pekerja kita jauh lebih baik kerana mereka lebih berpengalaman, mereka bersama dengan mungkin bersama dengan pelanggan, mereka yang melihat kepada apa yang berlaku nak selesaikan masalah. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadilah kita menjadi orang yang membimbing, bukan orang yang menghukum. Bila ada kelemahan, pekerja tak perform dan semuanya, bincang balik. Bagaimana kan cara yang baik bimbingan, apa masalah. Mungkin dia ada masalah keluarga, ada masalah lain dan sebagainya. Jadi kita beri tunjuk ajar. Dan itu sebenarnya menjadi ruang untuk kita berdakwah. Untuk kita memberikan satu nasihat kepada mereka. Jadi majikan bukan ataupun pengurus ataupun orang kata bos kan, bukan sekadar mengarah, tapi dia memberi bimbingan, memberi nasihat kepada pekerja. InsyaAllah kita menjadi di mana-mana kita adalah pendakwah yang mengajak orang lain buat kebaikan. Jadi itulah perkongsian kita pagi ini. Penonton dimati Allah SWT. Oh ya, jangan lupa sebelum habis ini tu tekan share kepada siapa-siapa yang di dalam lingkungan kita, sebab kita pun nak dapat pahala juga. Mandala anda khairin kafa'ilihi. Dan jangan lupa juga tuan-tuan puan-puan untuk sama-sama kita support, kita bantu Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk kita melaksanakan kerja dakwah dan kerja-kerja amal bersama dengan masyarakat. Di dalam Dewan Dakwah ni ramai asatizah antaranya Ustaz Zuramli, siapa tak kenal Zuramli, ada Ustaz Izfadia, kemudian ada Ustaz Syed Qadir Al-Jufri. Mereka adalah pendakwah yang sama-sama untuk menggabungkan tenaga melihat apakah keperluan di dalam masyarakat, dan insya-Allah tuan-tuan puan-puan boleh memberikan sumbangan kepada Dewan Dakwah untuk kita melaksanakan aktiviti kita. Di antara aktiviti yang kita yang sedang berjalan, antara komitmen kita ialah kita cuba nak membangunkan masyarakat orang asli di Melaka dengan aktiviti bulanan. Kita nak rapat dengan mereka supaya mereka rapat dengan Islam. Kebimbangan kita ialah apabila golongan seperti ini ditinggalkan, dan terkadang apabila kita telah berkira ada pihak-pihak lain yang masuk ke mereka dan memberikan apa yang mereka hendaki, akhirnya mereka cenderung kepada agama-agama yang lain. Jadi di sini oleh kerana mereka sudah beragama Islam, dan sepatutnya kita memang kena ke depan
dalam kerja-kerja untuk mengajak mereka untuk komited kepada Islam, dengan kita tunjukkan akhlak yang baik, murahnya kita kepada mereka sehingga mereka tertarik kepada Islam dan akidah mereka dapat diselamatkan. Ya. Jadi jangan lupa tuan-tuan puan untuk beri semangat kepada Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara dan terus memberi sokongan kepada Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, insya-Allah, sehingga kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Ya. Salam hormat daripada saya Ustaz Muhyiddin, ya, daripada Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong.